Dia niat nak kurus, pelaksanaan dia tu. Oi, saya dulu waktu sekali tu saya pergi ke TV Hijrah, kod yang saya mula-mula pakai, blazer yang saya mula-mula pakai tu dah tak boleh nak button. Wah, problem ni. Problem. Sedangkan tailor yang tu adalah tailor istana. Kan, tukang jahit istana yang ukur baju saya tu semua. Jadi dah tak nak, saya pun pergilah ke, dapat nasihat pemakanan, pergi dekat gym ada instruktor. Tu usaha dia. Memang barulah ku tahu betapa azabnya bila pergi ke gym ni. Bukannya angkat berat tu pun lagi, baru lari, baru macam menyangkung, naik balik sikit, tegak, buat 3-4 kali buat, ya Allah, keluar macam orang pantang bersalin, menggigil. Ya, saya nak pergi ke bilik air tu nak menangis rasanya, sebab rasa macam bengkak semua, sakit semua ni. Hari pertama, lepas tu pantang makan dia, sebab saya dah siap racik dah, usaha dekat rumah pun saya potong salad dengan apple hijau. Salad dengan apple hijau potong-potong, kita packing dan letak dalam freezer. Ada bahagian khas untuk tu. Pagi memang ambil tu salad dengan apple hijau, supaya salad tu dengan apple hijau tu dah masam-masam sikit, so kita boleh makan. Habis lah satu. Setiap pagi ambil tu. Minum air manis pagi je sekali. Kalau tak pun minum air kosong je, tak apa. Pukul 10 ambil pisang. Pisang 2 biji saja, bukan 2 tandan tau, 2 biji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada puan host pada hari ini. Lain macam kita buat live ni, orang nak tepuk tangan pun takut. Seterusnya saya tak tahu yang mana satu yang hadir ni, senarai ni panjang ni kan. Tak apalah, VVIP lah kan. Kan yang bahagia Encik Khairuddin Ismail ada. Wah, betul lah, tepat saya. Encik Khairuddin Ismail, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan dan Dasar Maju Agama Islam dan Adat Resam melalui Pahang. Yang berusaha Dr. Asmadi Abdul Rahman pun tak ada. Encik Muhammad Rozaini Jumali pun tak ada. Oh, ada. Okey, ada. Pengurus bahagian Pegawai PKZ, Muib Holdings, ketua-ketua unit dan para peserta bengkel yang dikasihi sekalian kan. Jadi hari ini adalah hari yang paling menggembirakan lah kan. Paling menggembirakan sebab adanya bengkel yang berlangsung pada hari ini, hari Khamis Sebab maknanya bila ada bengkel, maknanya tak payah kerja. Datang duduk kat hotel kan, jadi bincang-bincang plan strategik kan. Tapi tak adalah, memang orang kata datang untuk mencari ilmu kan. Sama-sama kita bincang strategi. Saya dengar je tadi Datuk Syarif cakap kat luar tadi. So dia, saya tak bagi pandangan lah, tapi baguslah. Maknanya Majlis Agama Islam ni dia melangkah ke hadapan kan. Tidak lagi seperti dulu hanya tunggu. Dia tidak lagi bersifat reaktif tapi bersifat proaktif kan. Dan tajuk hari ini, perancangan manusia adalah usaha, perancangan Allah adalah takdir. Maka perancangan manusia bukan usaha sebenarnya, sebab perancangan manusia itu adalah strategi, idea, tetapi inisiatif ni perlu digerakkan dengan usaha. Perancangan samalah perancangan, aku merancang nak buat ni, rasa-rasanya nak buat itu, rasa-rasa nak buat ni kan. Tapi akhirnya usaha tu yang akan menentukan perancangan tu boleh dicapai ataupun tidak. Macam contohlah Wawasan 2020, ketika membentangkan kertas kerja Malaysia melangkah ke hadapan dulu, Tuan Dr. Mahathir Mohamad kata nak jadikan Malaysia sebuah negara maju, tu perancangannya. Tapi sampai ke hari ini kita pun tak pasti kita ni status mana. Rasanya kita masih lagi seperti mana yang dibahankan oleh pelawak Singapura tu, dia kata masih lagi dikata kita developing country, negara membangun kan. Jadi sebenarnya perancangan tu tak salah,
Merancang okey, tetapi bak kata orang Pahang tu, action speak louder. Contoh kan, maknanya tindakan itu lebih lantang daripada bercakap. Dan satu lagi orang Jerantut sebut talk is cheap, dia kata. Bercakap tu murah, pelaksanaan tu yang mahal, yang sebenarnya kan. Cakap boleh, semua orang boleh cakap kan, tetapi ialah bak kata orang ni, sebab ada Majlis Agama Islam dan juga adat resam kan, dia gabungkan dengan adat resam. So satu perkara yang baik lah, sebab setiap negeri tu ada pelbagai adat resam yang berbeza-beza, yang perlu diselaraskan supaya yang mengarut-mengarut tak ada. Macam contoh di Negeri Sembilan lah kan, Negeri Sembilan pun lagi banyak kan, orang sampai takut lah kahwin dengan Negeri Sembilan, yang sebenarnya yang takut tu sebab dia tak faham kan. Macam tu lah, sampai kadang-kadang orang cakap lah kahwin dengan Negeri Sembilan tengah suara dalam, kan bohong kan. Elok je orang lain kahwin dengan Negeri Sembilan kan. Yang sebenarnya ialah saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, dia tunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi bila puan host kita hari ni, siapa namanya, Puan Syahidah, saya rasa macam dalam TV dah tadi, saya tak berani bersuara tadi. Saya pun tak pasti peranan saya duduk sebelah tadi untuk apa. Jadi kan, jadi dah disuruh duduk, aku duduk lah kan. Tapi macam tu lah, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Lama betul tadi, tapi yang best ayat itulah orang Malaysia. Dia dah cakap banyak, dia kata saya tak nak bercakap panjang. Dah panjang lah masalah kan. Tapi ayat yang paling tepat, saya tidak berhasrat untuk memanjangkan ucapan saya. Contoh, baru-baru ni ada satu pengacara majlis, dia berpantun. Saya tak boleh, saya dengar pantun ni saya memang alert betul. Bayangkan dia boleh kata, dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli. Macam mana singgah? Kau jalan, kau jumpa Kuantan dulu, baru kau jumpa Lipis tu. Saya tak boleh dengar pantun macam tu. Saya memang kan betul kan. Berwarna awan berbalam petang, berarak di celah pohon ara. Macam mana awan tu berarak ke celah pohon ara tu? Punya tinggi awan tu kan. Dia orang ni ambil asal ada bunyi aja. Yang ada seorang tu, daripada Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis, lagi melampau. Kau bukan singgah tu, pergi namanya kan. Macam tu lah. Tapi host kita okey, kan. Host kita okey, boleh lah nak buat rancangan khas kan. Nanti saya buat program, nanti boleh lah jadi host program saya, boleh lah kan. Sekarang ni orang dah tak keluar TV dah, orang keluar TV sendiri kan. Tu yang Mu'ib TV tu kan. Apa perasaan jadi host kan, ya. Tak ada, betul. Sekarang ni orang dah tak ada, dah tak peduli, orang dah tak tengok dia. Orang tu orang buka YouTube, orang buka TikTok kan. Masing-masing dah ada channel ni. Macam dulu nak berlakon pun kena buat screen test dulu ya, kena test dulu. Okey, bawa otak ni sampai marah menjerit-jerit. Drama radio dulu dia pijak yang tali kaset tu, kononnya dia berlari kat atas rumput, dia rekod bunyi kan dulu. Sekarang tak ada bakat pun boleh berlakon. Tu yang mengarut semua keluar kan. Rupa-rupanya Nabi dah ajar, Nabi bagi tahu sesungguhnya dunia ni penjara bagi orang mukmin. Maksudnya apa? Adanya peraturan yang perlu kita ikut kan. Ada pantang larang dia, benda baik, benda yang boleh buat, benda tak boleh buat kan. Dunia ni penjara bukan semua benda kita boleh makan, bukan semua benda kita boleh usik, bukan semua. Itu sebabnya kita buat strategi supaya kita tak lari daripada hala tuju. Itu sebabnya kadang-kadang perancangan strategi kita tengok dekat pejabat kita lah kan. Majlis Agama Islam Pahang, dia ada dah misi, visi, objektif. Dia letak dekat lift dia, dalam lift ada, dekat pintu, dekat dinding tu ada. Dan saya nak tanya salah seorang ni, apakah objektif Majlis Agama Islam Pahang? Jadi saya pilih dia dah berderau dah, matilah weh kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang objektif, visi dan misi ni tak realistik. Sebab bukan terlalu panjang. Kita tulis panjang-panjang memastikan pembangunan yang mapan dan agama Islam ditegakkan sebagai. Jadi tak ada siapa orang pun baca tu. Jadi nampak macam mana? Alangkan yang hukum pun orang tak baca. Di Masjid Simpang 5 di Pulau Pinang, dekat dinding masjid tu ada tulis fatwa pengharaman rokok. Dia tulis dalil dia, hadis dia, Quran yang sahab kan. Seorang pakcik tua tu sambil isap rokok baca tu. Saya tak rakam dia video
Bayangkan tu, tak nak beritahu. Cuba kita tengok contoh Nike kan, apa dia punya motor dia? Just do it, impossible is nothing, macam tu. Tengok Toyota, moving forward, semua pegang moving forward. Nah, macam tu lah sepatutnya. Apa dia target kita? Buat lah, macam tu kan. Contoh kan, contoh lah kita kan, kita makna kita ada cakap kah kuih itu masukkan lah, kah kuih masukkan, ada buat identiti Pahang dia kan. Kan saya memang datang Pahang ni terbayangkan patin dia kan, setakat mi goreng tak payah lah macam tu lah tuan-tuan. Jauh-jauh datang pagi, tengah hari ni ada tak patin, kalau tak ada patin lupakanlah panggil aku lain kali macam tu kan. Tapi okay lah, tu sebabnya saya faham lah kenapa tajuk ni dipilih, sebab kita dalam bengkel sebenarnya betul. Kita tengok dalam belanjawan, bajet, setiap jabatan buat bajet, oh jabatan ni minta ni, jabatan ni minta ni, oh kereta nak tukar, benda ni nak tukar, perancangan tahun depan. Tapi tengok hasil berapa banyak, hasil berapa banyak daripada apa yang kita dapat dengan apa yang kita nak. Tally ke tak tally, minta macam-macam. Oh sekarang orang dah tak pakai dah ni, semua sekarang paperless. Masa saya bekerja dulu, ahli-ahli majlis cerita banyak. Saya tak cakap ahli majlis kamu ni, majlis PBT ya. Cerita macam-macam, nak itu, nak ni kan? Tapi apa dia buat? Datang mesyuarat, yang dicerita jalan berlubang, dan dicerita lampu tak menyala kan. Jadi kita ni batang mesyuarat, nak mesyuarat full council, mesyuarat penuh kan. Biasanya pejabat agama pun dijemput kadang kan. Mesyuarat penuh full council ni bincang soal dasar apa benda kita nak buat. Tu sebab kita letakkan syarat, setiap kali mesyuarat ahli-ahli majlis kita akan pilih 1 atau 2 orang untuk bentang paper apa dia nak buat. So jangan datang kau tengok apa benda yang kau dalam kepala, apa orang mengadu tadi dalam mesej, tak. Kadang-kadang bos pun marah, yang dipetua marah. Sebab apa? Bila ahli majlis tu kata minta tolong lah yang ni, sebab tu bos tanyalah, awak ada masalah ke dengan pegawai saya? Tak ada masalah ke pegawai saya? Tak ada. Kalau tak ada, telefon je lah. Takkan tak boleh telefon? Kenapa nak buat dalam mesyuarat? Dalam mesyuarat ni soal dasar. Tu sebabnya kita masih lagi bincang benda yang tak selesai yang dulu tu, sedangkan benda boleh selesai cepat kan. Sebab kata mendiang Datuk Seri S. Sami Velu, kita nak cepat, hari ni post semalam sampai. Macam mana nak buat? Nak berhenti postman tu? Gila betul. Hari ni post semalam sampai. Aku dah post tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah bayangan dia. Rupa-rupanya maksud dia tu hari ini post 1 malam sampai. Perkataan serti, penggunaan tak sesuai lah. Lambat pick up lah kau ni. Kok ia pun janganlah nampak excited sangat, relax kan. Tapi betul, memang ya, itulah. Itu sebabnya kalau kita tengok pertanyaan yang masyarakat kita tanya, kenapa kita harus berusaha sedangkan Allah dah tentukan takdir tu. Tu tajuk kita ini. Kenapa nak berusaha sedangkan takdir tu dah ditentukan? Tak payah tunggu je lah. Tak. Sebab itulah takdir dan usaha ni dua perkara yang berbeza. Yang mana takdir berhubungan dengan amalan hati, sedangkan usaha adalah amalan fizikal. Dan namun tidak salah untuk kita menggabungkan kedua-duanya. Mengimani Allah tidak bererti meninggalkan ibadah kepadanya. Kita beriman kepada Allah, tetapi tak bermakna kita boleh tinggalkan usaha kita beribadah kan? Allah tak nak pun, dalam Quran pun beritahu Allah tak nak pun ibadah kita tu, tak ada kisah pun kita ni, tapi kita yang nak Allah terima kan? Kita tahu hidup kita matlamat ni 3 perkara je. Pertama, matlamat kita dalam hidup, kita nak kejar apa? Hidayah kan? Yang kedua nak kejar maghfirah, yang ketiga nak kejar rahmah. Bila sebut hidayah, kadang-kadang tak dapat dia. Sebab apa? Walaupun isteri dia nama Hidayah, anak dia nama Hidayah, tak dapat dia hidayah. Kenapa penting hidayah? Supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau orang tak ada hidayah, benda buruk rasa okey je kan? Benda okey pula rasa tak okey. Pergi masjid jadi malu dia. Tak naklah kawan cakap apa pula aku pergi masjid. Wahal dia salah seorang pegawai pejabat agama, malu pula pergi masjid. Apa hal dia kan? Macam tu lah. Sebab tak biasa, dia rasa janggal. Tu sebabnya suka saya ayat tu. Saya kalau pergi sekolah-sekolah ni kan, cikgu-cikgu kan memang lekat-lekatkan perkataan-perkataan tu kan. Kadang-kadang berhenti saya ke pintu tu. Oh betul juga dia kata. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul kan. Jadi kadang terlampau biasa buat benda tak betul, benda tu jadi biasa kan. Dia terbiasa minum arak. Saya pergi ceramah di luar negara, di Australia, jumpa dengan orang Malaysia, jumpa dengan Singaporean Malaysia kan.
Ada satu orang Singapura ni, dia dah berpuluh puluh tahun duduk kat sana. Dia minta saya tolonglah doakan biar anak saya cepat dapat jodoh apa semua, tak dapat jodoh lagi. Saya tanya lah, apa antara amalan hidup dia macam mana. Saya just tanya, tak macam mana terfikir, terdetik saya tanya, dia minum arak tak? Dah biasalah, minum biasa-biasa dengan kawan-kawan tu biasa. Nah, ayat dia macam tu. Dalam bilik dia ada, betul ada. Dalam bilik tu ada lah, tapi just collection lah kan, sebab botol tu cantik. Bayangkan, jadi pada dia orang dah biasa, dia minum tu kata social drinker. Dia kata maknanya minum tu sekadar minum, bukan nak mabuk pun, minum macam kawan-kawan. Macam orang isap rokok kan, dia seorang isap rokok, kadang dia tak isap rokok, dia tak beli rokok, tapi bila dengan kawan-kawan dia boleh layan isap rokok sesama kan. Dia tak beli, memang sampai kesudah dia tak beli, tapi rokok kawan dia habis. Macam tu lah kayaknya kan. Ada orang macam tu. Jadi makna kata dia social drinker. Ada orang macam tu, dia dah membiasakan buat benda tu. Jadi saya kata susah lah kita nak advice pun, macam benda basic kan, benda basic. Sebabnya kalau kita tengok benda ni, mengimani, kalau kita tengok hidayah, dapat benda baik, benda baik rasa buruk, benda buruk rasa baik. Kedua, maghfirah, minta ampun kepada Allah. Dah maka dia minta ampun kan, melainkan kita yakin sangatlah, alhamdulillah setakat bulan Jun ni belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Siapa yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedari. Sebab kita mesti ada dosa, betul tak kan? Saya masuk tadi, saya memang on time sampai, tapi saya diajak duduk kat depan oleh ahli majlis. So jangan salahkan saya. Saya memang on time. Saya pukul 9 tadi dah sampai dah kat hotel ni, di pekarangan hotel dah sampai dah. Saya gerak pagi tadi pukul 5, takut tak sempat. Pukul 5 pagi saya gerak, saya subuh dekat Bandar Baru Sertik, lepas tu singgah kat Muazzam jap, minum pagi. Lepas tu alhamdulillah tak jauh sangat pun sini rupanya. Tapi keinginan tu pada patin tu memang ada. Saya sebut, biasa saya sebut di awal program supaya pihak penganjur boleh buat persediaan. Macam tu lah. Macam tu lah yang berlaku di penjara penuh itu. Bila saya cakap tu, benda tu boleh diusahakan. Tapi kita jangan minta, kita jangan minta. Kita hanya sebut. Kan cara dia tu kan. Yang kedua tu tadi maghfirah, minta ampun dengan Allah banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Dan yang ketiganya, kejarlah rahmah kan. Rahmah ni nak dapat rahmat Allah ni sebab apa? Sebab nak masuk syurga. Rahmat Allah ni lah satu-satunya tiket nak masuk syurga. Dan nak dapat masuk syurga, nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain melainkan beribadah sebanyak-banyaknya. Termasuklah ni perancangan yang kita buat hari ni juga satu bentuk ibadah. Sebab apa? Buat benda baik. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Itu yang penting. Dan kadang-kadang kita tu lupa. Ada orang tu dah kerja 30-40 tahun servis, 35 tahun servis kerajaan, menangis dapat mark dengan dapat pen daripada Majlis Agama Islam Pahang. Tapi dia terlupa kerja dia hari-hari selama dia terlupa niat kerana Allah, ruginya dia. Nampak tak? Saya ada seorang staff saya dulu, waktu saya bekerja dulu lah, saya pun dah bersara, saya dah dekat pesara, tunjuk dekat hotel ni dapat 10%. Terima kasih lah pihak Majlis Agama Islam, tolong bayarkan bilik untuk saya. Terima kasih banyak lah, walaupun satu bilik je, saya syukur lah. Saya syukur saya bersama dengan driver saya dapat tidur dengan sangat selesa, berpelukan bersama, dan terima kasih banyak lah ya. Dia pun tak tahu dia ni terima kasih ke marah ni. Tak adalah, syukur, terima kasih banyak, dapat rehat tadi kan, dapat tunjuk dekat hotel dapat 10% kan. Saya punya staff dulu ada seorang, nama dia Cik Aziz bin Mat John, nama sebenar, bukan nama sebenar, memang nama dia Aziz bin Mat John, Jon. Ada satu malam barang saya tertinggal, saya balik rumah, saya pergi ke pejabat nak ambil barang 9:30 malam, tengok pejabat nyala lagi lampu. Saya kata, tengok ada Cik Aziz ni, dia grade 22 masa tu, sebelum dia pencen grade 22, 2 tahun dia 2 tahun yang last ni, dia tengah buka-buka file buat kerja. Cik Aziz tak balik? Saya biasalah tuan, saya memang 2 tahun ni memang saya kalau tak ada apa-apa, Isnin sampai Jumaat saya akan overtime sampai pukul 10 malam setiap hari. Banyak lah duit overtime lah ni. Tak adalah, saya tak claim 2 tahun ni, saya tak claim. Dia kata kenapa pula? Sebab dia kata saya tak tahu macam mana lagi cara saya nak balas balik jasa tempat saya kerja ni. Saya tak tahu macam mana lagi nak cover balik apa yang saya dah mungkin ada terkurang masa saya kerja dulu kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima lah usaha saya ni, nak bayar balik. Dia kata saya loan saya pun dah settle, rumah pun dah selesai, anak semua dah lepas, sampai macam tu kali. Yang ramai je kat pejabat lain kecuali kan, Muhib okey, ni tempat lain tak buat tapi claim, ada masalahnya.
Itu yang dia jadikan benda tu pendapatan. Tu sebab hidup jadi tak berkat, masalah banyak dan sebagainya. So perancangan ni adalah satu benda perkara yang penting. If you fail to plan, then you plan to fail. Tu biasa dengar. Bunyi tu kata ayat yang disebutkan oleh Sun Tzu, ahli falsafah perang Cina. Dia kata apa? Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Perancangan kena ada, tapi mesti dilaksanakan. Tu yang Nabi pesan. Nabi beritahu inna a'malu binniyat. Nabi kata tak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata ya, tapi yang ada Nabi sebut apa? Niat dan jihad. Kata yang ada niat dan jihad. Mana niat ni? Ni yang kita buat ni, susun strategi yang kita buat ni, niat. Tu sebabnya pentingnya peserta-peserta bengkel menganggap dia sebahagian berbenda nak buat tu. Dia tak boleh cakap tak apalah, yang penting settle, kejap lagi kita balik ni. Tak, kita betul-betul kena percaya benda tu kita yang akan laksanakan, baru benda tu jadi. Ni mengancang-mengancang. Contohlah suami biasa kan, lelaki perempuan, dia mengancang apa? Dia mengancang nak kahwin kan? Dia mengancang nak kahwin, kemudian orang perempuan yang tahu semua berapa dulang, barang apa. Dia perempuan beri, orang lelaki dia tak fikir tu, dia fikir kahwin dia. Orang perempuan lain. Orang perempuan dia strategi ni, dulang pertama apa, dulang kedua apa, dulang ketiga apa. Itu yang berlaku baru-baru ni. Ada satu pasangan ni di Melaka. Dia berunding dengan lelaki tu. Okey, setuju tak berapa bulan kita nak kahwin, berapa bulan ini cerita. Okey, nanti beritahu kat mak ayah you tu. Okey, dia kata. Tiba-tiba dah tetap tarikh. Okey, dah setuju, orang ni pun okey. Jadi lepas tu tiba-tiba keluarga lelaki datang nak tetap tarikh. Terkejutlah dah. Bukan dah tetap ke tarikh? Kad semua dah tempah. Tiba-tiba dia kata nak tetap tarikh. Maknanya ada orang tak ambil peduli, tak betul-betul fokus pada apa yang dah dibincangkan. Ya ke? Adakah kita bincang benda ni dulu? Adalah dekat hotel Diru dulu. Ya ke? Kan kau duduk sebelah aku belakang. Oh, yang aku tidur tu. Contoh lah kan. Contoh kan. Jadi kita kena jadi sebahagian daripada apa yang kita nak laksanakan. Itu sebabnya pelan jangka panjang, pelan jangka pendek ni penting. Ada yang perkara-perkara kita buat one off. Ada perkara yang kita buat memerlukan hasil yang mungkin tak nampak hari ni. Contohnya waktu saya pergi ke Madrid, dia panggil saya bagi talk nilai-nilai murni. 3 bulan sekali datang. Nilai-nilai murni. Nampak simple je. Rupa-rupanya selepas 2 tahun baru nampak kesan daripada staff. Maknanya cerita pasal rasuah, cerita pasal integriti, cerita pasal cara kedisiplin kerja, cerita pasal keberkatan, cerita benda-benda baik ya. Rupanya bila 3 bulan sekali datang, dia kata baru nampak kesan pada cara kerja staff. Dia kata dia bukannya tiba-tiba dapat. Jadi perancangan jangka panjang. Itu sebab tadi kan, niat satu perkara. Aku ingat aku nak kurus. Contoh, aku nak kurus. Tapi jihad dia tu yang susah. Kan? Niat semua cakap aku nak kurus lah. Bila? Besok lah. Macam mana? Kan tengah hari patin. Macam mana nak kurus? Cuba cakap. Kan? Yang AJK makanan mana? AJK makanan mana? Jangan buat tak faham ya. Aku sebut banyak kali dah ni. Tak ada saja. Kan? Tak. Dia niat nak kurus, pelaksanaan dia tu. Oi, saya dulu waktu sekali tu saya pergi ke TV Hijrah. Kod yang saya mula-mula pakai, blazer yang saya mula-mula pakai tu dah tak boleh nak button. Wah, problem ni. Sedangkan tailor yang tu adalah tailor istana. Kan, tukang jahit istana yang ukur baju saya tu semua. Jadi dah tak nak, saya pun pergilah ke dapat nasihat pemakanan, pergi dekat gym ada instruktor. Tu usaha dia. Memang barulah ku tahu betapa azabnya bila pergi ke gym ni. Bukannya angkat berat tu baru lagi. Baru lagi. Baru macam menyangkung, naik balik sikit, tegak, buat 3-4 kali buat. Ya Allah, keluar macam orang pantang bersalin. Mengigil. Ya, saya nak pergi ke bilik air tu nak menangis rasanya. Sebab rasa macam bengkak semua, sakit semua ni. Hari pertama. Lepas tu pantang makan dia. Sebab saya dah siap racik dah. Usaha dekat rumah pun saya potong salad dengan apple hijau. Salad dengan apple hijau potong-potong, kita packing dan letak dalam freezer. Ada bahagian khas untuk tu. Pagi memang ambil tu. Salad dengan apple hijau, supaya salad tu dengan apple hijau tu dah masam-masam sikit, so kita boleh makan. Habis lah satu. Setiap pagi ambil tu. Minum air manis pagi je sekali. Kalau tak pun minum air kosong je, tak apa. Pukul 10 ambil pisang. Pisang 2 biji saja, bukan 2 tandan tau, 2 biji. 2 tandan tu dah konan borok dah tu kan. 2 biji je.
Lepas 2 biji, pukul 12 masuk gym. Pukul 12 masuk gym. Lepas masuk gym tu, masa tu lah dia lanyak kita cukup. Keluar pada gym, hari pertama, kedua memang sakit lah, tapi masuk hari ketiga, keempat dia dah okey. Kemudian petang pukul 2 sampai pukul 6, kita loading. Masa tu baru mula makan. Makan itu pun makan ikan dengan ayam yang dibakar sahaja. Kalau boleh bakar dengan olive oil, minyak zaitun. Dia tak boleh bakar pakai minyak masak biasa. Saya cerita dengan mak saya. Mak saya kata, kau berhentilah jadi orang tu. Payah sangat hidup kau macam tu kan. Lepas pukul 6, kalau lapar lagi, kita makanlah buah yang dapat lepas ceramah. Tak, biasanya memang buah lah. Macam agamanya aku tak tahulah, kota ini lain sikit kan. Tak ada lah kan, saya okey je. Tapi memang makan buah itu. Tapi memang percaya cakap saya, buat benda ni 2 minggu, tak apalah, tak pergi gym pun, jaga makan macam tu, 2 minggu kita boleh pakai baju-baju lama. Buatlah, saya dah buat dah benda tu, alhamdulillah. Saya last makan nasi tadilah kat Gambang tadi. Mana saya belum start lagi lah maknanya. Macam tu kan. Dulu dah pernah buat sekali jadi, tapi hari ni belum start lagi lah kan. Macam tangguh je. Besok Pahang tak jadilah. Besok Patin ni tak mahu dia kan. Tak ada, kau tak dapat sini pun tak apa, banyak di tempat lain. Macam tu lah kan. Jadi jihad dia tu susah. Nasi, gula, susu, tepung, 4 benda putih elak kan. Kan, nasi, gula, susu, tepung. Nasi, gula, susu, tepung. Kadang-kadang saya tak makan nasi, saya makan mi tepung. Tak boleh. Mihun sama dengan nasi. So macam mana? Makan lauk je kan. Macam tu sekali lah. Tu pun salah satu usaha. Tapi nasi paling susah sekali kan. Tak ngam pula kan dengan tempoyak tu. Aduh, macam tu lah. Saya berjaya tak menimbulkan rasa bersalah pada JK Makanan. Tak adalah. Saya memang kalau balik daripada ceramah di Kuantan ke, atau daripada Temeloh ke, balik tu saya akan singgah kat Bera tu kadang 2-3 pagi sampai sana. Abang Awang yang bela Kampatin Sangkar tu, dia dah standby dah. Kampatin berapa ekor, ni berapa ekor, siang lah dia bagi saya balik sampai kat Seman, singgah Mak. Rumah Mak sangkut kat pintu pagar Mak je. Mak dah tahu dah besok dia ni, kau nak makan bila ni? Bagi Mak agak masak. Saya tak nak susahkan isteri saya. So macam mana pun Mak masak lagi sedap daripada isteri kita kan. Mak saya masak, tahu dia buat apa? Dia goreng garing-garing Kampatin tu, masak belada. Sampai ke siku sedap macam tu kan. Terbaik tuan-tuan. Sebab saya minat patin goreng. Saya tak ada masuk apa-apa tak ada masuk apa-apa. Itu saya bagi pengakuan saja, pengakuan saja. Jadi itu sebabnya saya kata tadi, mengimani Allah tidak bermakna kita tidak melaksanakan ibadah kepadanya. Mengimani Rasul tidak bermakna kita meninggalkan sunnahnya. Mengimani Al-Quran tidak bererti kita berhenti membacanya. Mengimani takdir tidak diertikan sebagai meninggalkan usaha dan kerja keras. Tak, kita tetap kena berusaha. Itu sebabnya nak berjaya dalam hidup ni, kan kata Imam Malik kan ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang tangkas, kena ada rumah yang lapang, kena ada pakaian yang cantik, dan pelita yang menerangi. Rupanya maksud dia kenderaan yang tangkas, rupanya akal fikiran kita ni. So akal kita ni yang kita gerakkan apa benda kita nak buat. Sudah tentulah kita je yang boleh susun, sebab kita tahu apa yang sesuai dan tak sesuai kat kawasan kita kan. Mungkin bagi agama Islam lain buat macam ni, mungkin kesesuaiannya lain, kesesuaian tempat kita lain kan. Macam di Negeri Sembilan siap ada pula dia letakkan adat istiadat ni macam mana. Kalau dulu kan orang cakap kalau orang lelaki lah putih habislah kan, putih loncor je dia kata Negeri Sembilan. Tapi kalau perempuan putih ganda, dia kata. Kalau putih tunang lah orang lelaki tak ada apa-apa, tapi kalau orang perempuan ganda daripada duit hantaran ni dia janji tu. Jadi sekarang ni tak ada, semua letak syarat kena sign. Bertunang pun sign sekarang Negeri Sembilan. Mas kahwin tak ada lagi, dah 50-60 ringgit. Apa pun dia boleh dapur gas pun tak lepas kan. Sekarang ni dia punya mas kahwin, anak dara 200, ibu tunggal 100 mesti paling tidak. Kan apa, ingat apa sekarang semua nak memurah je. Asal urusan agama mudah-mudahkan, tak dapat macam tu dah
kan? Lepas tu set sign. Kalau lelaki putuskan pun dia kena bayar juga, bukan perempuan je kena bayar. Betul. Menangkut-nangkup perempuan tu menangis, putih tunang 2 kali nak kahwin tak jadi, lambu dah tampah, kad kahwin dah siap. Yang lelaki tu berjumpa, beralih arah cinta dia, dia tinggalkan perempuan itu. Begitulah kerasnya takdir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Macam itulah. Ya. Kan? Kadang-kadang tu kita tengok strategi tu, kita je yang tahu, yang sesuai kat tempat kita. Kan? Kadang-kadang ada orang cakap tu, matilah datang kat Negeri Sembilan, kalau kahwin ni kena bawa apa, tok tembaga, tok adat dia kena datang. Kalau tidak kan kawan tu pantun tak berbalas. Dia kata tak ada susah-susah je tuan-tuan. Kek mana biawak manjat, ke situ anjing menyalak. Maksud dia apa? Orang Negeri Sembilan kata tu, ikut adat tempat tu. Kalau orang tu tak biasa, tak usah pantun. Kan tak sampai maksud lagi susah. Kan hasrat di hati ialah nak memetik bunga di taman. Bunga yang mana? Bunga yang dah lama tak dipetik orang. Berlari emak ke dapur. Sebab mak dia yang paling lama sekali rumah tu tak kena petik. Kan wahal niat anak dia, kan. Tu jadi kadanglah tu, kan. Tapi sebenarnya adat ni, adat istiadat, adat resam ni mustahak, tuan-tuan. Sebab adat ni juga melambangkan adab. Kan? Adat tempat tu datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kan? Datang pun kenalah budi bahasa. Kan? Datang jangan main luru. Itu sebab saya ikut dia tadi. So duduk. Kan? Dia perkenalkan diri, saya tak perlu respon, saya rasa saya diam je. Dia pandang saya pun macam tu lah tadi. Itu je lah yang boleh kulakukan, kan? Sebab ikut adat tempat itu. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Itulah dia. Kita ni nak jadi orang yang baik-baik, kan? Itu sebab strategi tu kita buat. Jadi tak adalah main belasah aja, kan? Tak ada kita main belasah aja. Pejabat agama memang macam tu. Tak. No more. We have to rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kita kena meremajakan tindakan kita, pemikiran kita. Kalau tidak, kita menyusahkan orang. Sekarang pejabat agama dia pandang sebagai second class. Tu beberapa kali usaha saya, kalau tengok, saya pernah muncul dekat satu pentas 2 kali. Satu waktu pemuda saya muncul, saya tegur tentang mahkamah. Saya kata, kenapa pasal mahkamah kita ni? Masalah apa mahkamah ni? Kenapa mahkamah syariah jadi seolah-olah second class? Kenapa orang yang bukan Islam ni boleh sewenang-wenangnya overrule keputusan mahkamah syariah tanpa kita boleh buat apa-apa? Kenapa? Apa pasal? Saya pernah tegur benda tu. Dan bila saya tegur waktu tu, tak ada sebaris pun keluar dalam media. Tak ada sebaris pun apa saya cakap tu keluar. Saya tegur. Masa tu saya tegur pasal Dogs Day tu, yang pasal hari dia perlu anjing, pegang anjing tu, saya tegur. Saya tegur pasal macam mana isu murtad, macam mana dibawa pergi mahkamah. Akhirnya budak tu, tengok baru-baru ni betapa sedih kita tengok budak perempuan tu, dia tak nak pergi dengan ayah dia, kan? Dan tak boleh buat apa-apa. So mana kedudukan dia? Tu belum cerita lagi, kan? Perjawatan di pejabat agama macam minta sedekah dengan JPA, kan? Oh tak boleh, jumut fight sama-sama. Sudahnya kehakiman syariah naik, alhamdulillah, LS okey. Tapi tinggal jugalah you all. Kita tengok pegawai atas dekat kedutaan Indonesia, dia pun cerita kerja bagai nak gila, pagi petang malam, tapi grade dia takat tu juga. Buatlah apa pun. So something has to be done, kan? Benda ni saya boleh sebut, kan? Pegawai yang lain jangan sebut, biar saya sebut, kan? Betul pun. Memang betul pun. Orang lain dah sampai ke langit dah 52, 54, 58, jusa 1, jusa A, jusa B. Kita macam tu lagi. Ada orang tu kontrak seumur hidup. Sama lah dengan tukang kebun majlis tu, kan? Iya nak cerita betul, kan? Tu perancangan tu kena meliputi tu. Kadang orang jadi tak semangat kerja, kan? Bagi menghargai jasa penyawat awam, ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Diumum 700, kan? Menteri tu boleh tepuk tu. Tak. Cuba gaji menteri aku bagi banyak tu cakap.
Ni saya tak kisah kalau petikan ucapan saya ni disebar-sebarkan, tak salah. Sebab biar kita tahu kan, kali terakhir kita dapat sebulan gaji ketika zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad kali Perdana, jadi Perdana Menteri dulu. Setengah bulan gaji last dapat pada zaman Pak Lah dulu. Selepas itu sudah tak jumpa angka lain melainkan 500. Kan? Nah tu cerita tu. Kan? Macam mana orang dah tak nak dengar dah belanjawan ni. Hari Jumaat ni belanjawan, lantak dia. Orang tak nak dengar, dah tahu dah dapat berapa. Hari Senin tu dah keluar dah dalam grup-grup dah share dah dapat berapa. Kan? Ia kadang-kadang dia tidak diberikan gambaran sebenarnya. That's why perancangan strategik kita buat. Sebab apa? Kita nak mengelakkan benda ni jadi tak realistik. Tu sebab kita susun elok-elok strategi nak buat macam mana. Pejabat agama besok tak boleh lagi dah macam ni. Section dia kena macam mana. Staff ni kena berapa ramai. Kan? Kenderaan dia baru betul. Kemudian letakkan pegawai agama Islam dekat perkampungan orang asli. Mustahak tu. Kan? Kita letak, cari je ramai betapa ramai budak-budak graduate daripada universiti tak ada kerja. Bagi dia training. So dia duduk kat perkampungan orang asli tu. Masalah pegawai agama Islam yang jaga orang asli ni tak duduk sana. Kan? Tiba-tiba orang luar datang, pendayah-pendayah tu datang bergelumang dengan kawan tu, sama-sama menangkap bab satu dengan dia. Babi lah kalau tak faham. Ayah sangat ni. Orang cakap elok ni. Kan? Dia tanggap bab satu, dia pergi sama-sama berlumpur-berlumut dengan orang tu. Jadi orang tu cakap, oh baguslah dia ni. Saya pergi ke Taman Negara kan. Pergi ke Taman Negara tu saya pergi. Saya ingat lagi. Malam saya buat, masa tu saya buat team building untuk tim JPJ dengan tim apa, Negeri Sembilan bawa kat sana, Taman Negara. Malam tu dia tunjuklah macam mana dia ambil yang daun-daun kayu, yang kayu kering tu, berasap-asap. Ui, jadi menyala apinya, tak payah pakai lighter. Hebat dia. Dan lepas tu jangan balik dulu, malam ni kita makan besar, baru dapat tangkap seekor. Tangkap apa? Musang aja makan. Saya tak apalah, susah kita nak kenyang je lah. Tapi maknanya dia kena ada orang yang bersama dengan dia orang. Contoh lah. Kan dulu baguslah, dulu pernah ada usaha kan dia buat. Dia lantik imam-imam muda setiap tempat kan. Ada satu macam Melaka dia buat imam DUN, imam parlimen. Dia buat macam tu. Macam di Negeri Sembilan dia buat imam eksekutif. Imam eksekutif ni maknanya dia lantik 2 imam lagi untuk cover imam tu. Kadang imam tu tak terdaya. Kan? Baca pun dah tak berapa jelas dah. Kan? Raw dengan rain sama je lah. Kan? Lepas tu lupa-lupa lagi. Kan? Tarawih tu memang kadang-kadang pukul 11 baru habis. Sebab tak jumpa jalan. Kan? Kadang-kadang bukan di Pahang ni, tempat-tempat lain saya kata ni. Jadi ada imam untuk ganti, untuk standby. Jadi orang pun seronok. Nampak tak? Contoh, bagi peluang. Contoh, itu pun strategi. Banyak sebenarnya inisiatif benda-benda baik yang orang Islam buat. Termasuk undang-undang saya kata tadi. Undang-undang pun kita yang terbaik sekali. Kan? Kita belajar, saya belajar dulu undang-undang, saya belajar dua-dua, civil dengan syariah, dua-dua belajar, dua-dua ambil kan. Tengok. Rupa-rupanya pun kita tahu. So, rupanya barat ni, yang civil ni semua ambil daripada Islam. Kriminal pun ambil daripada Islam. Dia punya tu nampak macam dia dahsyat sangat kan. Beyond reasonable doubt, melampaui keraguan munasabah. Balance of probabilities untuk civil. Tapi kalau kita tengok beyond reasonable doubt ni, rupanya Nabi dah beritahu dulu. Lebih baik kamu membebaskan orang yang bersalah daripada menuduh orang yang tak bersalah. Nabi dah letak standard macam tu. Maknanya samalah dengan beyond reasonable doubt, melampaui keraguan munasabah. Kalau betul-betul salah. Tengok. Lepas tu belum cerita lagi perancangan untuk anak-anak muda dekat masjid sekarang. Dekat masjid sekarang. Cuba tengok. Beliau dah tak ramai. Yang ramai beliau. Yang datang mengimarahkan masjid ni beliau je. Yang jenis sujud lutut berbunyi ni, Allah tap yang ujung Allah yang seorang laki lutut dah. Yang jadi macam mana kita nak tarik perhatian ni? Maknanya kita kena buka, sebab ada setengah, kalau kita buat strategi macam ni, bukan semua imam-imam atau pengurusi masjid boleh terima pendekatan yang baru kita nak buat. Kita akan buat bengkel pula untuk mereka. Saya ingat lagi saya dijemput masa tu, saya belum Samsul Debat lagi lah. Saya diminta berceramah. Saya masa tu ialah antara dengar dengan tak dengar kan, penyampaian khidmat berkesan. Saya ingat agaknya penyampaian perkhidmatan lah, servis yang berkesan lah. Saya ingat macam tu lah. Pergi dekat Aikro di village. Sampai kat sana apa pakai kopiah dengan serban dalam dewan ni. Bukan penyewa awam ni. Saya tengok balik dia punya
pamphlet program atau cara program, rupanya penyampaian khutbah berkesan. Hara aku nak tukar slide tu tahu. Tinggal 15 minit lagi. Bayangkan tu sebabnya kadang jadi kita kena panggil imam-imam, kenapa, apa dasar-dasar kita nak buat, sebab bukan semua boleh terima benda-benda baru. Contohnya kita cakap lepas ni semua imam kena pakai slide. Kacau. Slide tu pun bodoh katakan orang tu cakap kan. Betul, dinilai Masjid Bandar Baru nilai slide dia memang khutbah pertama bahasa Melayu, khutbah kedua bahasa Inggeris. Sebab ramai betul yang tak berapa putih kan di sana kan, yang gelap-gelap tu ramai kan, yang negro, yang apa semua ramai sana. Jadi international lah kan. Lepas tu dia ada yang pelajar-pelajar international pun ada semayang dekat sana. So dia buat pakai slide, jadi orang pun nampak ada benda dibentangkan. Bila dia cakap tu dia lain sikit kan. Dunia maya nampak zap, ada gambar kan. Pertama yang kita kena buat apakah, yang kedua apa dia, dua interaktif. Lepas tu wujudkan wifi percuma dekat masjid, orang pun datang, budak-budak nak buat assignment pun datang kat masjid. Tapi kita ajar dia tata cara dia nak jaga, nak galakkan orang muda datang masjid. Di masjid Masjid Felda Palung 14, anak-anak yang datang sembahyang subuh di masjid dapat duit belanja RM3 seorang, duit belanja sekolah. Mak ayah habisin pergi masjid dapat duit belanja, bapak yang tak pergi. Akhirnya dia buat lagi satu program lagi, iaitu siapa yang datang masjid sembahyang subuh 40 hari berturut-turut tanpa gagal layak untuk cabutan bertuah untuk menang skuter. Ada 10 pemenang. Tak ada masalah tu dah kan. Kalau ikut tu strategi tak ada masalah. Tapi alah nanti tak ikhlas. Itulah yang kita sebut daripada dulu. Tak ikhlas. Kita ni biarlah ikhlas. Betul. Tapi kadang-kadang kena buat inisiatif macam tu. Biar orang tu buka mata. Masjid kan dahsyat mana dapat peruntukan kan, tak susah. YB kawasan ada kan. Ahli parlimen ada, apa susah. Setakat 10 biji motor. Alah, combine pun tak sama dengan kereta dia yang paling mahal tu kan. Itu saya cakap tadi, makna benda boleh dibuat. Wifi percuma. Lepas tu dijadikan pusat aktiviti. Dekat masjid tu ada gelanggang takraw, ada meja pingpong, contoh untuk riadah kan. Ni meninggal semua terkejut, imam sakit jantung, Bilal tercakit sudu kan. Lepas tu darah tinggi, kencing manis. Jadi kita nak amalan hidup sihat, mana semua orang join sekali. Contohlah satu benda ni memang kita nampak tak nak lah bombazir je untuk ni kan. Pada orang yang tak nampak kesan jangka panjang dia akan cakap benda tu bombazir. Nampak tak? Itu salah satu perkara lah yang kita boleh. Sebab perancangan, orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Itulah yang you all buat hari ni kan, perancangan. Bila mesyuarat bajet, ada mesyuarat belanjawan kan, bajet nak minta tu, minta ni, minta tu, minta ni. Ni dah bulan 6. Dah bulan 6 masih ada lagi jabatan yang diminta dulu tak habis belanja lagi. Separuh pun tak usik lagi duit tu. That's why kita kata no more Christmas shopping my friend. Kata Christmas shopping makna dah bulan 11 sibuk habiskan peruntukan. Peruntukan ni ada lagi, cepat habiskan. Nak buat khusus buat ni, panggil macam-macam mana yang ada, habiskan cepat duit tu. Salah macam tu. Itu bukan perancangan yang baik. Dia patut dia dah susun berapa persen mesti gunakan sampailah habis pada hujung tahun tu. Tu tak ada. Ni Christmas shopping ni dia nak habis bulan 11 tu, habis duit ada lagi, habiskan cepat. Tak? Seminar khusus kan. Macam di Pahang mungkin dah ada dasar kot, tak boleh buat khusus luar daripada negeri Pahang kot, buat dekat Pahang aja katnya. Ada ke dasar tu? Tak ada. Macam di Selangor ada, kadang dia buat dasar tak boleh keluar dari negeri Selangor sebab dia nak penjimatan kan. So kalau boleh tak payahlah jauh-jauh sangat, buatlah Johor kan, Singapura. Kan staff-staff mulalah marah kan. Kalau pergi Johor, pergi Genting, pergi ni tempat bebek Putrajaya, hantar dia khusus kat Tebeloh, hantar aku dia. Itu tu lah. Marah kawan tu kan. Tapi sebenarnya yang paling penting sekali tu ilmu tu. Saya kata tadi ada ilmu dia. Tadi saya yakin kan ahli majlis dah share banyak lah perkara tadi kan. Banyak perkara yang dia share tadi kan. Cantik Teluk, pantainya landai, tambah perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai asalkan penuh ilmu di dada kan. Tak kisah tuan-tuan. Itu sebabnya saya selalu share satu perkataan tu. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri,
dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab tak ada yang salin, saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Tak apa Ustaz, rekod bila tengok balik. Yalah, saya jawab bagi pihak. Saya ingat saya ceramah dekat Masjid Kuala Pilah tu, saya ceramah maulud, saya kata, apa maksud selawat makcik? Makcik, apa maksud selawat? Menyaut seorang makcik tu. Nak ceramah lah, tanya pula. Kena marah pula aku. Tak boleh tanya pula. Ui, dahsyat Samsung makcik ni, dia soundnya aku. Itu kan, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Dan macam mana pun akal. Strategi ni membezakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Bukan main belasah je kan. Kita dah ada strategi. Kita macam tu, kita macam ni, kita nak buat ni, kita nak buat ni. Rancangan 5 tahun, rancangan 10 tahun. Ya, tadi sempatlah dibincangkan tadi bersama dengan Datuk Syarif tadi. Kan, beritahu kadang-kadang kita kena check balik kan. Mana yang berjaya, mana yang tak berjaya. Yang tak berjaya tu kenapa? Tentu kena ada dia punya postmortem. Kenapa hasrat yang ni tidak boleh dilaksanakan? Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, Bukit Putus dapat diluruskan. Jalan Bukit Putus dulu kan. Kalau tidak dulu, kalau nak pergi Pahang kena ikut jalan tu 33,5 selekoh semuanya kan? Berapa ramai yang terus masuk ke gaung tu tak siapa perasan. Sampai hari ni tak jumpa. Sebab orang tak tahu dia jatuh kat situ. Sebab dulu kan, bayangkan kalau tumbang pokok sebatang memang jam sampai ke jempol. Nampak macam mana? Dulu. Sekarang dah lurus. Selesai tak masalah jam? Tak selesai. Sebab dilurus kat situ je. Dekat Ulu Bendul dah kecil pula. Dah jam sebab orang sibuk nak beli itik salai. Jam tepi jalan tu. Jadi itu sebabnya hasrat dia, jangka panjang dia, ada satu perancangan yang dah disusun daripada dulu tapi belum lagi dilaksanakan, iaitu nak membuat satu highway terus ke Pahang daripada Seremban tu supaya tak ganggu. Nak boleh itik salai ikut jalan lama. Kalau nak terus pergi ke Temeloh, nak pergi ke Bera, nak pergi ke Keratong, ikut ada highway dia. Jadi dia akan lebih lancar lagi. Siapa sangka kan, lebuh raya Duke dah ada suka duka. Kan? Dan semalam orang naik motor boleh tercampak daripada atas tu. Motor tu, ya ke engkau tak tahu berita ke apa? La ilaha illallah, kesianlah kau ni. Iyalah, pejabat agama zikir je kan. Memang dia tak dengar benda tu. Betul lah. Lupa pula kan. Semalam yang geng-geng ride ni tercampak punya tinggi. Bayangkan lebuh raya suka tu tinggi tu. Bayangkan. Tapi nak bagi tahu perancangan. Tapi perancangan tu ada tak kecacatan dia? Ada. Iaitu buat highway tinggi-tinggi, buat ni tapi saliran dia masih lagi saliran yang lama. Nak tahan, nak tebatkan air ni masih lagi yang sama. Tu yang banjir besar berlaku. Dia dulu langat dulu tak pernah berlaku. Kusangkakan Pahang, kusangkakan Terengganu dan Kelantan, rupanya Selangor menetas dulu kan. Rupa-rupanya orang Pahang ni biasa banjir. Relax kat Mentakap tu 2 tingkat tu kan. Relax dia atas bumbung tu sokok lepas jari turun relax kan. Dekat Rompin pun relax. Masa saya tu tengah shooting program My House, banyak juga masalah tu bila nak buat. Ialah sebab program tiba-tiba nak buat, nak cari orang susah, dah bergaduh pula. Kita dah ada 2 calon, kita nak minta pejabat agama kalau nak tolong apa-apa, tak boleh, mesti ikut senarai kita. Pening juga macam tu kan. Kita nak buat program nak minta tolong, bantuan sikit lah, apa-apa yang boleh nak bantu kan. Jadi kita nak bagilah kredit dekat pejabat agama tu kan. Tak apalah, perancangan kan. Ya tu juga kan. Jadi makna kata kita tengok keadaan dia, keadaan tempat tu kan. Macam-macam dasar dan perancangan yang dibuat kan. Macam-macam tuan-tuan. Masa saya buat tu Majlis Agama Islam buat kerjasama dengan Majlis Agama Islam siap-siap negeri ni kan. Macam-macam yang kita buat, kita bantu, kita nak tolong orang susah. Tapi tak ramai lah. Kita pilih dalam 12 episod kan. Pahang dapat 2 rumah, dua-dua di Rompin. Di Johor dapat di Batu Pahat, di Pontian. Melaka belum lagi
Tak tahulah dia akan buat lagi ke tidak. Di Terengganu ada 3 rumah. Ada di Besut, ada di Kuala Terengganu kan. Besut dah sempadan Kelantan, dah punya jauh, mabuk aku nak pergi sana kan. Itulah dia. Itu yang cuma Rompin yang best tu lah, roti canai lah terbaik gila betul. Mengidap makan roti canai Rompin ni. Siapa orang Pahang tak rasa lagi roti canai Rompin, berhentilah jadi orang Pahang. Sedap betul kan roti canai Rompin. Roti kosong tu sedap betul. Dekat Rompin tu yang dekat Rompin tu yang makcik tu bila bergambar tu free size tu ke situ lah. Orang freestyle, dia free size, terperanjat aku tak lupa kan. Macam-macam lah, macam-macam dasar yang dibuat, macam-macam benda yang kita buat. Perancangan ni penting, perancangan kan? Tu sebabnya bila kita nak buat tu, kita nak ke depan teknologi. Kita tengok contoh macam kita tengok sekarang hari ni, kita boleh buat live cantik. Kita pergi KLIA, kita banding dengan airport negara lain. Pergi Jeddah lah, pergi Mekah Madinah je, tengok airport Jeddah. Siapa dah pergi dah airport baru tu? Lawa gila airport tu, lawa. Mana lagi macam kita sekarang letak beg, nampaklah beg tu. Dia macam dia makan tu, krap buka, masuk bawah, krap tu tutup. Lupakanlah beg tu, kalau tak nampak dah beg tu. Tapi dia pakai kamera DSLR lagi, terjuntai siap pegang. Okey pandang, cap. Kita mana ada macam ni pandang dekat skrin, puas nak buat muka biasa yang kita buat masa ambil pasport tu, biar nak sama dengan pasport tu kan. Kalau tidak tak terbuka benda tu kan. Betul. Tengok sebab apa? Perancangan buat besar-besar, mahal-mahal, tapi tak ready. Macam mana? Betul tak? Macam orang lah sibuk nak jadi bandaraya kan, nak jadi bandaraya, daripada pembandaran nak jadi bandaraya. Saya dulu kan buat paper nilai seremban combine jadi bandaraya. Mana ada dalam Malaysia ni yang kahwin jadi bandaraya? Nilai combine dengan seremban jadi bandaraya, tapi tak prepare. Pening mula, macam banyak masalah. Kawasan lagi besar, orang lagi kecilkan kawasan, dia lagi besarkan kawasan. Ahli majlis 24 bukan jadi 48, dia akan jadi 24, kena buang seorang, kena buang sini sikit. Contohlah perancangan, makna persediaan kita nak melaksanakan itu. Sebab tak boleh kita kita nak buat ni, kita nak buat, tapi realistik ke tak? Realitinya sekarang kita kat mana sebelum kita nak buat benda tu? Betul lah. Aku nak kuruskan badan aku, realitinya sekarang beratnya berapa? Samsul Debat sampai satu tahap dia punya berat dah cecah 110 kilo. Ayat yang paling menjahanamkan adalah tak apa, tinggi ayat dia, yang menyebabkan dia tangguhkan dia punya hasrat tu. Tak boleh. Kalau kau makan tu dah tak boleh nak tunduk, maknanya bahaya kan. Pergi kat masjid kan, masjid pula rajin pula makan tatika ni, heran betul aku ni kan. Contohlah kan Allah nak sampai dah kan. Saya tengok, saya dah tak sanggup tengok gambar saya dalam TikTok tu. Gambar dalam TikTok tu perut dah macam temikai dah. Tak boleh jadi ni. Saya pun kenalah kurangkan. Iya, manusia ni memang macam tu. Dia kena tengok kat mana kita berada sekarang. Tu yang hari tu waktu saya sampai satu tahap saya pun penat dengan nama Samsul Debat tu. Samsul Debat, atau lebih dikenali sebagai Samsul Debat kan tadi kan. Kan, jadi tak perlu diperkenalkan lagi, tapi perkenalkan juga kan. Tapi tak, maksudnya penat dia dengan tumpuan dan perhatian tu. Sebab cakap jangan minta lah jadi popular. Saya kata susah, kau nak makan pun susah. Kena cari kedai yang tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang tu tak sedap. Macam mana kan pergi kat kedai makan tu, ramai yang tiba-tiba tengah makan, zap depan muka telefon. Dia saya cakap takkan ambil gambar, tak boleh, susah sound tu. Ya, saya cakap tu hari tu pada bulan 5 saya cakap kat mana aku berada sekarang, saya apa, akhirnya saya ambil keputusan, saya bawa diri bulan 5 itu. Perasan 2 minggu saya tak ada live. Apa yang follow saya 2 minggu tak ada live. Saya bawa diri ke Indonesia.
Saya beristirahat dekat sana. Sebelum saya nak mengorak langkah lebih laju lagi ke depan lagi, saya kena hold, saya kena stop seketika, cari diri saya. Saya duduk di sebuah pesantren di Jawa Barat yang apa, HP-nya diambil pak, handphone pun kena ambil. Tenang betul hidup tak ada handphone. Terang cakap, tak adalah kau marah laki kau kenapa tak like. Orang lain awak like je, jadi hal tu, jadi hal kan. Parah betul. Bukan orang perempuan sini lah, perempuan sini memang tak ada media sosial, dia tu semua dunia ustaz kan, saya tahu. Saya lagi satu di Indonesia ni. Sebab apa saya pilih Indonesia? Sebab tahun lepas saya berceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta, tak ada orang kenal saya. Di Indonesia tak ramai yang kenal. So turun kat airport tu, saya boleh buka mask jalan, tak ada yang tak ada. Di Singapura jangan Ustaz TikTok dia panggil aku. Bayangkan di Singapura. Tapi alhamdulillah saya rehat. Lepas tu budi bahasa orang kat sana, selamat siang pak, dekat pintu hotel. Selamat siang pak. Di Malaysia nak dapat macam tu raja je. Selamat siang pak, selamat datang pak. Yuk. Saya kata di mana toiletnya? Sini pak, saya tunjukkan pak. Mari pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku ke. Sampai ke toilet tu, dah keluar. Betul lah. Macam tu sekali lah. Dia memang sebut. Lepas tu pemandu dia ni, pemandu. Ada tak pemandu sini? Tak ada. Ada. Dekat sana pemandu dengan baju batik Jawa tu, bila sampai ke tempat makan, marilah kita tu, kan kita biasa kita akan ajak, mari kita minum sama. Tak apa-apa, aman pak, saya di mobil aja pak. Tegak tunggu. Driver kita sama konyang dengan bos saya weh. Kadang-kadang bos minum, dia makan. Bos tak nak makan, tak nak makan bos, dia yang makan. Ada tuan kan. Tak, tu tak salah, tu tak salah, tapi saya nak beritahu budaya kat sana. Bila saya tanya kenapa jadi macam tu, rupa-rupanya dia kata apa, ada sahabat-sahabat Indonesia yang duduk di Malaysia ni beritahu, rupanya dekat sana susah nak dapat kerja. So sebab dia kena buat yang terbaik setiap kerja yang dia orang ada. Kalau dia tak nak buat, ramai lagi orang nak buat. Tu sebab macam tu kan. Cerita pasal pemandu, saya terkejut bila pergi berceramah di Perak. Di Perak ada 5 ke 6 orang pemandu SUK berumur 20 ke 25 tahun, perempuan. Tak adalah isu kan, nak pergi mesyuarat tu, pemandu lelaki bawa, sudahnya dia kahwin dengan pegawai tu. Berlaku di Negeri Sembilan tuan-tuan. Driver tu bawa hari-hari, lepas tu luah perasaan dalam kereta, sudahnya dah duduk depan nak sesama, dah borak-borak, makan sesama, candlelight tengah hari, halal lalat kan. Akhirnya kahwin. Dia jangan main-main. Siap ceraikan bini dia pula tu. Itu yang kita geram tu. Dah. Contohlah perancangan kan, letak target, keperluannya ada. Lepas tu sekarang ni tak ada lagi dapat pegawai, sekarang ni kena bagi allowance telefon. Perancangan masuk kan, zaman teknologi semakin berubah, semua pegawai kena ada telefon kan. Ni masih lagi kalau berbunyi tengah ceramah ni, orang bukan cakap silent, tak, orang cakap kau pakai lagi telefon tu kan. Kita luluskan dengan peruntukan setiap bulan allowance telefon ikut grade. Paling rendah RM50 sebulan untuk billing, RM50 sebulan, RM100 sebulan. Dah masanya ahli majlis kena syorkan perkara ni. Tapi satu je syarat dia, mati pun kau kena jawab telefon. Pegawai-pegawai kadang-kadang nama je pegawai pangkat tinggi, telefon allowance RM150, RM200 sebulan, jawab telefon payah betul. Bukan kat sinilah. Saya dulu bayangkan standby tapi telinga ni, kalau bos telefon, ya bos, tak kena jawab. Kita bekerja 24 jam. Nak-naklah menteri besar cari kita. Menteri besar dia tahu nombor kita je, kejap-kejap telefon kita, kejap-kejap telefon kita. Okey Datuk Seri, okey Datuk Seri. Saya settle. Betul. Nak cakap macam mana? Itu perancangan-perancangan yang kita nak buat. Kalau kita tengok ungkapan Imam Al-Jauzi,
Katanya, jika ada orang yang bertanya mengapa kita harus berusaha sedangkan takdir telah mendahului kita, maka katakanlah pada orang itu, mengapa kita tidak berusaha sedangkan membuat takdir, sedangkan yang membuat takdir menyuruh kita berusaha. Itu cerita dia. Kita cakap, kenapa kita nak berusaha sedangkan takdir mendahului kita? Maka kata jawabnya, jawab kat orang tu, beritahu, mengapa kita tidak nak berusaha sedangkan yang membuat takdir menyuruh kita berusaha. Jadi Allah suruh kita berusaha, usahalah. Kalau kita tengoklah, Nabi pernah sebut sesungguhnya Allah sangat suka hambanya bila melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Itu Nabi sebut. Tapi heran kita kan, orang kaitkan orang Melayu ni dengan benda-benda yang tak baik. Biasalah kontraktor Melayu macam tu lah kan. Kalau sengit-sengit tu biasalah Melayu kan. Lambat-lambat tu biasa Melayu okey. Tapi bila Melayu plus Islam, nilai tambah dia sepatutnya tak jadi macam tu. Melainkan dia Melayu tak berapa Islam, tu sebab dia jadi macam tu. Islam tidak diletakkan sebagai pengamalan dalam hidup dia. Islam hanya sekadar sebutan sahaja. Itu sebab bila seorang Arab Badui kata apa makan, jangan risau, saya tak ada hal, saya okey je. Dia nak makan, dia nampak saya dia keras. Tak apa, jangan risau, saya okey je, saya tak ada masalah, saya okey. Nak tidur pun tak ada masalah. Saya antara penceramah dalam Malaysia yang memahami kehendak audiens saya. Sebab itu kelebihan orang mendengar ceramah, dia boleh tidur. Orang bagi ceramah tak boleh tidur kan? Susah nak tidur sebab dia kena ceramah. Cuma yang tidur tu minta tolong satu saja, jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah dia, sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. So tidurlah sama-sama, macam tu kan. Itu kata pensyarah saya dulu tu, macam tu lah ayat dia. Nak tidur, tapi satu je, jangan berdengkur tau, takut ganggu orang sebelah. Orang sebelah pun nak tidur juga, tidur sesama. Sudah je tegak mata, mereka sudah tak tidur. Jadi kesimpulannya bahawa mengingati Allah sebanyak-banyak ini tidak bermakna meninggalkan usaha. Itu sebab dikata takdir, perancangan manusia itu adalah usaha. Takdir betul, tapi kalau Allah nak ubah takdir kita, tu pun kuasa Allah. Kita kena usaha, buat yang terbaik yang kita boleh buat, baik, teliti dan sempurna. Cincai-cincai yang bukan ada dalam kamu orang Islam, tak ada. Buat yang terbaik. Satu lagi, asbol, asal boleh pun kena tukar. Janji ada, janji siap, kena ubah benda kan, kena ubah. Sebabnya saya kata orang Islam ni sebenarnya sepatutnya kita dah lama dah bergerak ke depan dengan lebih baik lagi. Tapi sebabkan ada beberapa perkara kita terlampau takut sangat, akhirnya kita duduk di takut yang lama kan. Kalau kita tengok kan, Napoleon Bonaparte ketika dia memasuki Mesir sempat menggunakan dalil takdir. Jarang penceramah bersin. Itu tanda-tanda ceramah nak habis tu. Napoleon Bonaparte ketika memasuki Mesir sempat menggunakan dalil takdir untuk melemahkan semangat perjuangan lawannya dengan ucapan yang terkenal, kalian memang ditakdirkan untuk dijajah. Dia kata yang tu, kalian memang ditakdirkan untuk dijajah. Kemudian pada ketika itu masih ada yang mampu membalas ucapan ini. Jika dijajah adalah takdir, maka melawan penjajahan juga adalah takdir. Dia jawab macam tu. Jadi mungkin para pahlawan Islam itu mengambil ucapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Lari pada takdir Allah menuju pada takdir Allah. Seolah-olah kita usaha, kita yakin takdir itu belum lagi ditentukan. Seolah-olah kita buat, mungkin Allah akan bantu kita pula dengan cara yang lain. Siapa sangka kan? Pemahaman takdir tak sempurna mengakibatkan umat Islam jadi lewat, jadi lemah, jadi slow dalam mengejar ketinggalannya itu. Kita tengok hari ini, maka selamanya lah umat Islam berada di bawah telapak kaki kaum kufar. Sirah Rasulullah SAW jelas mengatakan bahawa bila tidak meninggalkan usaha dengan alasan takdir, sedangkan baginda adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi yang paling bertawakal pada Allah, tapi Nabi sendiri pun usaha. Hijrah Nabi usaha. Tak ada apa, tak tunggu Allah Ta'ala je, tak bagi bantuan kan, tak, buat juga, usaha juga kan, ikut jalan apa, ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa kan, sampai ke Kuba berhari-hari Nabi berjalan. Saidina Abu Bakar kejap depan, kejap belakang, kejap depan, kejap belakang, usaha. Nampak tak? Kalau orang cakap Nabi itu lari lah, itu strategi. Menyuruk dekat dalam tu, menyuruk dekat dalam gua tu satu strategi. Sebab apa strategi? Kalau tak ada strategi, takkan Sayyidatina Asma boleh hantar makanan. Malah melainkan benda tu telah dirancangkan. Adakah handphone masa tu? Tolong hantar makanan, ayah lapar lah ni. Tak ada. Memang dah plan awal. Dah lah Sayyidatina Asma pada ketika dikatakan syarat 9 bulan. Usahanya tu, nampak tak? Naik sampailah ke bukit tu pergi hantar makanan. Tu belum cerita lagi si Amir tu pula bagi maklumat risikan dia macam mana, dia tentera-tentera ni bersedia kat mana, macam tu. Tu saya kata usaha juga perlu dilaksanakan. Memang betul lah perancangan Allah itu adalah takdir kan? Tadi yang dibacakan oleh Puan Syahidah tadi, Puan Syahidah tadi, dia kata kita boleh merancang, Allah Maha perancang, dan perancangan Allah itu adalah yang terbaik. Tak ada siapa yang tak berhasrat nak mengahwini penyanyi di Kuala Lipis, tak ada siapa pun. Tapi dah takdirnya kan, setelah kita pun tak berusaha sangat masa tu, tiba-tiba dapat tahu dia dijodohkan dengan orang lain, kita kena terima hakikat itu. Salah kita tak usaha kan. Akhirnya dapatlah pergi ke Kuala Lipis, lalu depan rumah hanya memandang saja pagar kuning itu kan. Kalaulah aku tahu, ayat dia kan, tak dapat macam tu dah. Ada masjid buat tajuk macam tu ceramah, kalaulah aku tahu. Heran betul lah aku tajuk macam tu, kalaulah aku tahu. Usaha. Dan terdapat sebilangan orang Islam yang terkeliru dengan konsep takdir, qada dan qadar, yang mana mereka beranggapan takdir mereka telah ditentukan oleh Allah sejak azali, lagi dengan itu tidak perlu berusaha. Hakikatnya setiap manusia tetap berkewajipan untuk berusaha dan berikhtiar kerana semua perkara ditentukan oleh Allah, tapi manusia diberi pilihan-pilihan untuk mencorakkan hidupnya sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada seorang badui meninggalkan untanya tanpa ditambat. Ni kita semua tahu cerita ni kan? Kenapa kau tak tambat? Aku tawakal aja, dia kata kan. Maka orang badui itu menjawab, aku serahkan takdir dan bertawakal pada Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, ikatkan dahulu unta itu, kemudian barulah bertawakal. Kita dah usaha dah kan? Duit kita macam handphone lah, handphone kan. Atau ada orang cakap kan, kita tak boleh buat Quran masuk dalam bilik air kan. Habis handphone yang download Al-Quran tu tak boleh lah buat masuk dalam bilik air. Macam mana? Jadi sebenarnya boleh tak pun kalau macam tu, cuba kita tinggalkan je telefon tu di luar bilik air, kita masuk dalam bilik air, tawakal aja. Kau kencing pun tak senang hati ke tu kan, keluar-keluar tengoklah handphone tu ada lagi ke tidak. Sebenarnya yang penting jangan kau mengaji dalam bilik air tu. Allah marah, setan pun marah. Allah marah, kau tak ada tempat lain yang elok kau nak mengaji ni, kenapa dalam bilik air pula kau mengaji? Yang setan pun marah, tempat aku lepak pun kau nak ngaji, dia kata macam tu. Setan pun marah. Jadi kalaulah anda kata Al-Quran yang kita install tak boleh masuk dalam, budak tahfiz memang tak boleh kencing dalam bilik air tu. Quran dalam kepala dia, kau kencing kat padang tu macam tu tak kan, macam tu lah. Kadang kita gemar menyusahkan benda-benda yang dalam Islam ni. Tu yang orang tanya tu, kalau kita tengah cat rumah tu, tiba-tiba bau perasan berus cat tu diperbuat daripada bulu bab satu, adakah kita kena kikis balik cat tu, tukar dengan cat lain? Tak payah. Berus tu pun sebenarnya dah mengalami proses sertu, bersih sebagainya. Dan kalau kita nak tukar, kita buang berus tu, beli berus lain, sambung cat lain lah. Kalau kau ambil babi tu betul cat macam tu, tu lain kan, tu lain. Macam tu je kan, tu kadang macam tu lah. Dan Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib keadaan satu kaum sehingga mereka sendiri mengubah keadaan yang ada pada diri mereka kan. Dan kita berdoa, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Surah Al-Mu'min ayat yang ke-60.
Sabda Rasulullah SAW, tidak ada yang boleh mengubah takdir Allah kecuali doa. Ayat ini dapat difahami dengan lebih mendalam. Pada dasarnya untuk mengubah nasib seseorang, sebab apalah gunanya seorang berdoa kalau dia tidak mengharap perubahan daripada Allah, baik perubahan umur dengan dipanjangkan umurnya, atau mengharap rezeki dengan meminta ditambahkan rezekinya. Itu sebabnya kan doa yang baik-baik ni pun penting. Jadi maknanya takdir tu boleh diubah tak sebenarnya? Boleh, dengan izin Allah. Allah nak ubah untuk kita. Kenapalah hidup aku macam ni, ya Allah? Jangan berkeluh kesah. Aduh, rupa-rupanya Allah bagi kita jodoh yang lagi baik rupanya. Suami menyepak kita hari-hari. Sekali dapat suami yang sangat lembut, sangat romantik contohnya. Mungkin macam tu. Kan? Suami kan lambat dapat jodoh, sekali dapat isteri rupanya yang terbaik. Sebab dia macam jambatan jodoh ni. Ada orang jambatan ni pendek, cepat dapat jodoh. Orang jambatan dia panjang, lambat dapat jodoh tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu jambatan dalam pendek, banyak kali pula tu. Macam tu. Rezeki lah. Kan? Saya difahamkan di Majlis Agama Islam Pahang pun dah mempermudahkan proses itu. Nak kahwin tak susah dipaham. Jangan apa. Saya difahamkan sekarang nak berpoligami pun dah tak payah izin isteri pertama. Saya difahamkan macam tu. Marah pula orang perempuan. Saya tanya betul ke tidak? Janganlah marah, berubah pula. Kan kita sebagai penjawab awam yang memberi servis kena jawab soalan tu. Betul kan? Dia pun tak tahu. Cuma biasanya isteri pertama akan dipanggil ke mahkamah. Suami kamu berhasrat untuk berpoligami. Apa pandangan puan? Janganlah kita emosi. Saya tak boleh terima keadaan ni. Dia berjanji dengan saya bawa pokok ketapang tu. Kenapa dia sakit hati? Kalau cakap macam tu, hakim akan meluluskan permohonan suami. Jangan emosi. Tenang. Ya. Sekarang ni suami kamu berhasrat untuk berpoligami. Apa pandangan puan? Begini Tuan Arif. Saya sebenarnya tidak ada halangan untuk sesiapa sahaja lelaki yang mampu untuk berpoligami. Tetapi dalam kes permohonan plaintiff, ni saya bagi cara ni planning tu. Dalam kes permohonan plaintiff ini saya bimbang. Seandainya keizinan diberikan kepada beliau, saya bimbang kemudaratan yang lebih besar akan berlaku. Berikut saya kemukakan salinan penyata gaji plaintiff selama 3 bulan dan saya telah tanda-tandakan sebagai ke mana perbelanjaan itu digunakan. Termasuk juga ini slip gaji saya, apa yang digunakan untuk tujuan rumah tangga dan perbelanjaan dapur, perbelanjaan anak-anak, pampers, susu, semuanya ditanggung oleh saya kerana ketidakmampuan plaintiff untuk menampung perbelanjaan di bawah segmen tersebut. Jadi atas dasar itu saya mohon agar permohonan plaintiff ditolak. Baru betul fakta, jangan emosi. Udahlah, hak gunanya jantan mati lagi baik. Macam tu. Faham perempuan? Macam tu cara dia. Faham tak? Jadi ni emosi, marah tak tahu pasal. Jangan masalahkan hukum. Hukum membenarkan. Faham? Yang masalah pelakunya. Kalau suami boleh berlaku adil, why not? Betul tak perempuan? Tak pula nampak. Itu kerja baju kami Islam tu. Nak cakap apa? Itu contoh lah. Puan-puan Syahidah sini pun tak ada masalah kan? Macam tu lah. Sebab dia host, dia tak boleh kata tak. Tak adalah gurau. Macam itulah tuan-tuan. Jadi apa-apa pun kan, dah diberitahu Allah menentukan ajal sepulan-sepulan tu 60 tahun, 70 tahun. Tetapi disebabkan oleh usaha dia rajin sedekah, dia rajin bantu orang tu pula tak henti. Ya Allah, terima kasih banyaklah, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Semua orang murah, panjang umur, murah rezeki, panjang umur, murah rezeki, panjang umur, rezeki. Akhirnya lah 80 tahun, mana kita tahu. Itu cerita dia. Tu sebab saya kalau doa pun, kalau birthday sesiapa lah, saya ucapan saya sama je.
Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Standard tu lah ucapan saya. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Kan itu kau minta panjang umur, lepas tu bila lah nak mati ni lah. Dulu kau yang minta panjang umur kan. Jadi mana biar panjang umur dengan kebaikan, murah rezeki dengan segala keberkatan. Ni rezeki keberkatan tu yang penting kan. Masuk penambahan, Allah menambahkan keberkatan hidup bagi seorang mukmin yang menjalin ke satu rahim pun boleh memanjangkan umur. Kemudian hakikatnya penambahan umur, seseorang menjalin dan menyambung satu rahim akan ditambahkan umurnya secara angka. Macam itulah tadi kan. Begitu juga disebutkan tentang wabak penyakit kan, macam begitu kan. Alah, takut sangat dengan COVID ni, takut pada Allah kan, aku gaduh kecoh tu kan, macam-macam lah tu. Marah, kita usaha kita pakai mask tu, pelitup muka kan, jaga penjarakan usaha kita. Saya teringat lagi, saya kena ceramah, paling susah sekali saya kena ceramah kat mana tu? Saya kena ceramah untuk pejabat mufti negeri Pahang. Ada ke orang pejabat mufti ada? Ada. Tahu tak masalahnya apa? Mufti dengan timbalan mufti pun ada. Tu masalah dia. Aku tak tahu nak cakap apa. Datuk lain kali buat-buatlah sibuk, jangan dengar ceramah saya, boleh tak? Kan susah, dia lagi tinggi ilmu, macam mana lah kita nak ceramah depan dia, susah. Macam saya lah, mufti Negeri Sembilan dulu, Datuk Yusof, dia pernah rotan saya, dia pengetua saya dulu, saya ponteng sekolah dulu, lepas tu kena ceramah depan dia, tergamak saja. Iya, tapi bagus, tapi mufti Pahang steady, gentleman, suara pun wah, macam tu. Wah, ada dah. Macam tu lah tu. Yelah, dia tanya saya masa tu, kita bincang pasal penceramah ni harga mahal. Pelik tu. Saya masa tu pergi, taklah semahal tu, tak ada. Saya hari ni pun tak tahu bayar berapa. Ada setengah penceramah tu sampai 5-6 ribu. Siap dengan bilik hotel, dia tak nak hotel. Diru dia memang tidak lah. Saya okey je. Kan ni. Betul. Bilik airnya luas, dia nak macam tu. Ni belaga-laga mandi, belaga macam mana? Contohlah kan, contoh dia tak nak bilik air macam tu. Ada penceramah macam tu. Kita pun ni diheran dengan penceramah macam tu kan. Heran gitu. Saya teringat tok guru saya kata, ilmu ni Allah bagi pinjam, so share dengan orang. Kan? Ini dia berniaga pula kan. Tak ada banyak ni tak datang. Tak boleh kurang. Atau tiba-tiba demam kepala, sakit kepala, tak boleh datang sebab bayar tak cukup betul. Ada orang macam tu tuan-tuan. Ya, saya pernah ceramah dekat Benta. Benta 10 sekolah sebelum PKP ni, 10 sekolah calon-calon PSR digabungkan, 10 sekolah, bayarannya 300, terangkat kening weh. Bukan satu sekolah 300, 10 sekolah tu bayarannya 300. Tapi PA saya tanya, macam mana bos? Tak apalah, tanya dia ada tak tempat lain, jangan batal program sebab tu, dia kata ada tempat lain dia nak buat. Jadi sekali kan lah, tak adalah pergi satu tempat dia. Dia punya ada satu surau kat Jerantut tu, ambil, dia pun dia bayar 300. Malam tu kat Masjid Benta bayar 400. Okey lah, ada 3 tempat. Sempat aku layan Patin Siti Mazmi tu kan. Sedap gila, mengeletek-ngeletek nyawa dah sedap betul kan. Patin Siti Mazmi yang dekat Kelipih sedap lagi lah, sebab mak dia masak, dekat Raub anak dia masak, tapi duduk okey. Macam tu lah. Saya pun pergi. Rupa-rupanya dekat sekolah kebangsaan Menteri, 10 sekolah tadi, calon-calon PSR dia, sekolah ni seorang calon PSR, sekolah ni 2 orang calon, combine tak sampai 25 orang pun. Dia SKM, sekolah kekurangan murid, yang budak-budak yang duduk dengan atuk dia apa semua kan. Ya Allah. Dan 300 tu pula cikgu-cikgu tu kongsi sikit nak bayar saya. Cuba fikir kalau saya tolak permohonan dia tu, hampa dia. Menangis cikgu tu masa tengok saya datang tu, terkejut dia. Tapi yang hari ni yang dah setuju tu janganlah dikurangkan. Kan? Aduh, kelakar tu.
Itu yang saya cerita, saya ceramah kat Johor, kat Bandar Penawar tu. Yang penganjur tu bagi, yang alhamdulillah saya dah habis ceramah. Saya ceramah pagi dekat JB, tengah petang tu pukul 2 di Kota Tinggi Bandar Penawar tu, malam di dataran JB. So petang tu dah habis ceramah, dia tu penganjur tu bagi duit saya, bagi envelope. Ustaz, wih bagusnya, alhamdulillah Ustaz, rezeki cash. Saya pun cakap dengan driver saya, wih berhenti dekat bank Islam depan tu. Saya kena bank in duit tu, sebab kita tak boleh pegang, sebab orang perempuan boleh bau. Dia macam bau belerang tu. Dia salam cium tangan, dapat duit ke tadi? Tahu dia. Kau kena masukkan cepat. So sampai dekat bank, saya masukkan beberapa ikat duit, maksimum tu pun dah 6,000 7,000 tau. Patut ni banyak lagi tak masuk ni. Semua masuk trop, orang belakang dah bising tau. Trop masuk. Akhirnya 1 jam 30 minit 30,000. Saya kena beritahu lah, bayaran masa tu 30,000 untuk ceramah slot yang petang tu, 1 jam setengah je ceramah, 30,000. Penceramah paling mahal di Malaysia. Setiap setengah jam 10,000. 1 jam setengah 30,000. Saya masuk dalam kereta, saya kat dengan driver saya, wih, dia bayar aku 30,000 weh. Ya, bonus. Mesti driver ni kat bonus kata. Gerak je kereta, tak sampai 5 minit telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum tuan, minta maaf tuan, salah sampul dia. Salah sampul weh. Saya masa tu saya berbangga, walaupun 5 minit saya berbangga. Lepas tu saya kena transfer balik kat dia. Dia kata tak apa tuan tolak je duit tuan. Saya tak ingat lah 2,000 3,000, saya tak ingat masa tu. Saya kata tak boleh macam tu, nanti dia audit ni tak elok, nanti kalau audit tengok tak elok. Saya pulang balik semua, nanti kau transfer balik kat aku berapa aku betul dapat. Dia kata macam tu je lah. Gila betul. 30,000 cash. Rupanya bahagian kewangan bila bagi duit tu kat dia, duit penceramah semua dalam ni. Dia ingat semua duit penceramah. Duit caterer tak bayar lagi, dewan tu tak bayar lagi, penceramah yang pagi dengan yang 2 slot tu pun tak bayar lagi. Semua duit dalam tu. Saya boleh je sebab saya dah sign, saya boleh cakap tak ada pun, mana ada. Boleh je buat macam tu kan, tapi keberkatannya tak ada. Kan? Itulah. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya, meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari perkara menyusahkannya. Saya memberinya rezeki dan jalan yang tidak terlintas di hatinya, dan siapa yang berserah dan bertawakal pada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang kehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat yang ke-2 dan ke-3. Dalam hidup ni prosesnya panjang, bukan tiba-tiba, kena ada perancangan. Kedua, nak menjayakan usaha tu tadi kena ada komitmen. Yang ketiga, kena ada fokus. Saya ulang balik sebab ada nak menyalin kan. Okay. Yang pertama, prosesnya panjang. Sebab tu kita buat plan strategik ni. Prosesnya panjang. Kedua, kena ada komitmen. Nak menjayakannya tu kena ada komitmen. Barulah dia jadi usaha. Yang ketiga, kena fokus. Jangan kita target nak buat ni, lepas tu buat benda-benda lain juga. Jadi sebenarnya melayan benda-benda lain, akhirnya yang fokus kita tadi tak ada. Yang keempat, disiplin kena ada. Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Dan yang kelima, perlu ada yang disebutkan sebagai keberterusan ataupun istiqamah ataupun konsistensi dalam pelaksanaan. InsyaAllah bila kita committed, pegang apa benda yang kita nak capai, InsyaAllah kita akan berjaya mencapai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya faham signal-signal tu setelah mencecah jam 12.30. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak ditanyakan, dia macam tu lah. Terima kasih banyak di atas kerjasama yang diberikan. Okay. Sebab dia sesi bergambar yang lagi lama daripada sesi soal jawab tu kan. Sebab dia faham lah tu, dia faham sebab perancangan sesi dia program ni sampai petang ke atau sampai tengah hari je? Sampai esok. Oh, lepas mana tak habis lagi lah. Okey, tu cantik tu, susun lah baik-baik. Okay, sekarang ni kita dah kata celik IT kan, semua dah pakai sistem dah sekarang kan. Orang datang bagi nama nombor IC, zap tahu dah dia pernah kahwin dengan siapa. Betul, kena buat macam tu dah sekarang ni. Berapa kali kahwin, ada rekod anak siapa apa semua. Sekarang ni Kementerian Pelajaran kan dah ada, masuk je nama bapak dia siapa, anak mak dia siapa, rekod dia apa, dah ada dah, tak boleh nak lagi dah
kena ada. Rekod cerai ada dekat dalam sistem tu kan. Jadi mana kata kita pun kena tengok mana yang boleh kita sistem kan, kita sistem kan. Yang terbaru kan macam tabung haji kan, siapa yang baru daftar hari ni boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi lagi. Mati hidup belum lagi mati balik 3 kali 3 kali. Itu perancangan manusia, tapi kita sistem kan. Baguslah bila kita daftar kita tahu lamanya lagi dia kata buat rayuan kan. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi saya dah ambil saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak penganjur menyebut hari ni rasa nak junjung. Ada ke kat luar? Ada. Oh ya, semua sedikit makluman lah saya nak